Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Gahar untuk agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur malam ini, dan ingin kita melakukan perbincangan perincian yang lebih dalam bagaimana kita melihat situasi pandemik COVID-19 sekarang dengan angka sudah pun memasuki 5 digit dan angka besar disumbangkan hampir 50% dari kawasan Lembah Kelang termasuk Negeri Sembilan. Jadi adakah kita perlu lebih proaktif, perlu bergerak lebih pantas bagaimana kita memutuskan kebolehjangkitan yang tinggi ini, dan pastinya aktiviti surveillance ataupun aktiviti kesihatan awam perlu lebih berfokus dan lebih efektif kerana dengan varian dilaporkan iaitu varian Delta, kebolehjangkitannya dari mereka yang positif itu ke orang di sekitarnya lebih tinggi dan lebih pantas. Jadi bagaimana kita dapat memutuskan dengan SOP dan pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rosnah Sultan, pakar kesihatan keluarga dari Fakulti Perubatan, khususnya dari Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mungkin soalan pertama saya pada Prof. Madya Dr. Rosnah, dari pandangan doktor berkenaan dengan aktiviti dan juga kapasiti kesihatan awam negara ketika ini, adakah dengan peningkatan ketara kes positif COVID-19 dan peningkatan kemasukan di ICU dan juga hospital di Lembah Kelang terutamanya pada ketika ini, apakah yang doktor boleh simpulkan ataupun beri sedikit pandangan tentang itu? Okey, terima kasih Cik Nazri. Berkaitan dengan soalan tentang aktiviti dan kapasiti kesihatan awam negara kita berdepan dengan pandemik COVID. Memang kalau kita tengokkan sasaran COVID ni lebih kepada zon tengah, iaitu yang lebih di mana populasi yang sangat tinggi di kalangan negeri di Malaysia ni. So jadi kalau kita tengok kapasiti di kawasan zon tengah tu memang yang paling baiklah dalam sistem kesihatan Malaysia. Kita ada banyak hospital pakar dan besar di kawasan situ, dan dengan klinik-klinik yang sangat berhampiran dengan lokasi residen ataupun penduduk. Namun kita tengok jangkitan sangat tinggi di kawasan ini, ya. Jadi kita akan rasa macam kenapa macam ni kan. Jadi persoalannya adalah jangkitan tu sendiri yang seperti mana yang Cik Nazri beritahu tadi, ialah jangkitan varian yang agak mengganas ini. Dia sangat mudah terjangkit dan sangat mudah merebak. Jadi justru di situ kita kalau kita tengok daripada tahun lepas lagi, memang pendekatan sistem jagaan kesihatan yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia memang nombor satunya adalah, kalau dulu kita SOP, ya, SOP tu. Tapi kita tengok bila kita ada SOP, kita Kementerian Kesihatan wawarkan banyak tentang SOP yang perlu diikuti. Orang seolah-olah sedar tentang kepentingan SOP tu. Tapi sebenarnya kalau kita hanya ada ilmu dan kita hanya sedar dan kita tidak mengamalkan dengan sepatutnya, benda tu tak memainkan peranan apa-apa pun kepada kita untuk mencegah jangkitan ini. Kedua, macam sekarang ni kita mulai tahun ini, ya, kita alhamdulillah kita dapat stok vaksin, dan stok vaksin pun dijangka pada bulan Julai ni akan semakin banyak. Jadi itu adalah langkah kedua, ya, setelah kita cuba mencegah jangkitan melalui prevention yang seperti SOP tadi tu, kita beralih kepada menggunakan teknologi yang termoden, which is penggunaan vaksin ni. Jadi kalau kita tengok vaksin tu mula kita dapat di Malaysia ni lebih kurang dalam bulan April. So kalau April sampai sekarang, kalau kita tengok memang dah diwawarkan peak tu, ya, untuk rakyat mendaftar. Tapi kita tengok pendaftaran semakin, walaupun memang sekarang ni kita nampak semakin baik, tapi agak slow sebab kita tahu penyakit ni ada penyakit yang sangat mengganas. Jadi kenapakah rakyat mengambil tindakan yang santai-santai untuk berdaftar pun fikir banyak kali. Sedangkan telah diwawarkan oleh Kementerian Kesihatan tentang kepentingan vaksin sebagai langkah kedua untuk
berdepan dengan ataupun mengekang penyakit penularan COVID ni. Dan yang ketiga tu adalah berkaitan dengan fasiliti kita, ya. Kalau kita tengok kan MKN memang ada mengeluarkan PKP lah, PKPD lah dengan pasal 1 lah semua tu. Jadi cara itu adalah untuk membolehkan sistem jagaan kesihatan bersedia untuk menangani kalau ada berlaku peningkatan kes yang mendadak. Dan kalau kita tengok sekarang ni kita dah duduk dalam PKP ni agak lama, ya. So berbulan-bulan dah, berminggu-minggu dah. Dan seolah-olah macam susah sangat di zon tengah ni nak beralih ke fasa yang kedua. Jadi persoalannya timbulnya kalau kita tengok sistem jagaan kesihatan kita. Kalau kita tengok banyak yang diwawarkan di media-media sosial, hospital almost hampir lumpuh, ya, dengan frontliner yang tak cukup, ya, disebabkan peningkatan kes yang agak mendadak. Tapi kalau kita tengok KKM ada menggariskan banyak tindakan-tindakan atau 2-3 hari lepas di mana KPK Kementerian Kesihatan menggariskan banyak tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah ini. Masalah kalau kita tengok memang sangat strategik dan sangat tepat dan sangat memang bolehlah kita menangani masalah ini. Tapi kalau kita tengok dalam media dalam laman Facebook ataupun media sosial ataupun dalam berita tidak menggariskan garis masa tu bila perancangan ni akan nampak, sebab kita kalau kita tengok kan saya adalah dekat sini apa yang dituliskan garis-garis strategi-strategi untuk mengalami untuk berdepan dengan bila sistem kita hampir hancur macam ni kan. Tapi tidak dinyatakan bila benda tu akan garis masa tu tak ditentukan. Jadi kita seolah-olah macam bila diberitahu akan dilakukan secepat mungkin, secepat macam mana sebab penyakit ni memang sangat cepat dah. Kan? Jadi kita macam resah gelisah sebab masa tu kita tak tahu berapa lama benda ni kita akan bertahan ataupun sekadar hanya di atas kertas saja ataupun di dalam dokumen saja without kita nampak realisasi tu. Sebab kita kena realisasi tu maksudnya implementasi tu. Implementasi ni kita tak nampak bila implementasi 1, 2, 3 tu berapa hari akan benda tu akan nampak kan. Jadi saya sebagai daripada pensyarah daripada universiti dan juga rakyat-rakyat biasa, kami tak nampak bila benda ni akan diimplement sebab sebab ini adalah dia hampir mengganggu satu negara kan. Jadi kita tertunggu-tunggu, okey katakan hospital ni okey nak bila akan dimulakan, nak mobilisasi bila akan dimulakan, nak repurposekan ni mungkinlah dalam hospital tu sendiri boleh buat repurpose sendiri. Tapi bila melibatkan entiti lain ataupun daripada syarikat swasta, daripada kumpulan-kumpulan pelibatan sukarelawan dan juga industri. Jadi itu merupakan satu koordinasi yang penting. So koordinasi ni kita tak nampak siapa yang akan koordinate. Memang semuanya Kementerian Kesihatan akan, tapi mereka satu industri yang sangat besar. Jadi kalau boleh kita dapat share bersama untuk kita sama-sama memantau okey takat mana ya. Macam kalau kita tengokkan vaksin tu bila mula-mula peak ni kita nampak bila vaksin tu akan tiba, bila patutnya selesai, tapi kita nampak ada kelewatan. Jadi kita jadi resah sebab vaksin sampai lambat dan kelewatan kepada targeted group tu pun tidak seperti yang dirancangkan. Itu yang penting saya rasa tu, penekanan kepada garis masa dan penekanan kepada koordinasi pada setiap level tu. Dari aspek kesihatan awam, kita tidak tahu berapa jumlah saringan dilakukan dari sudut peratusan penduduk ataupun kawasan. Keduanya, dari aspek isolasi, adakah penjajakan kontak itu dilakukan dengan progresif, dengan pantas untuk memastikan kita dapat mengasingkan mereka yang sudah positif itu. Jadi sekali lagi dari aspek kesihatan awam, surveillance kesihatan awam, adakah Dr. Rosnah merasakan kita perlu mengubah taktik kita tentang hal ini? Kerana bebannya akan ditanggung oleh rakyat dan juga frontliners kita di hospital. Okey. Berbalik kepada PKP, PKPP dan juga fasa-fasa tu,
Memang kat situ ada tulis garis masa 2 minggu akan direview ya. Tapi apa yang saya masukkan, apa-apa perancangan tentang strategi tu, dia bila kita menggariskan strategi yang agak banyak, setiap strategi tu mesti ada garis masa dia bila strategi setiap satu tu akan diimplement di setiap level. Katakan level di peringkat frontliner, level di peringkat hospital, level di peringkat sukarelawan dan juga di peringkat pengurusan atasan. Jadi yang itu yang saya rasa yang kita tak nampak sebenarnya. Kita nampak garis masa PKP itu saja. Kita tak nampak garis masa apa perancangan kerajaan ke arah untuk kita ni selama 2 minggu ni, apa pendekatan mereka ya. Kita nampak kita kena duduk di rumah. Tapi kita tak nampak 2 minggu ni sebenarnya apa yang berlaku. So itu yang saya masukkan garis masa. Strategi-strategi tu perlu ada garis masanya. Sebab kita kena tahu siapa yang akan menguruskan dan siapa yang akan sampai mana tempoh patutnya benda tu siap. Jadi kalau kita tahu benda tu agak lambat, mungkin kita tak adalah keluh kesah sebab dah 2 minggu, kenapa tak turun lagi kan? Ya. So jadi kita tak boleh hanya bergantung pada satu garis masa yang standard overall untuk PKP itu saja. Kita kena ada garis masa setiap aktiviti strategi yang diuruskan. Jadi berkaitan dengan PKP sebenarnya kalau kita hanya bergantung kepada duduk di rumah saja, dia tak mainkan panas sebab dia bukan hanya satu strategi saja yang boleh. Dia sebenarnya melibatkan banyak strategi yang agak komprehensif, yang melibatkan banyak entiti ataupun banyak daripada agensi terlibat sama. Tu yang pentingnya koordinasi. Mulalah bila sebagai manusia ni, bila kita tak nampak, kita akan tak memberontak. Itu yang kita nampak kalau PKP tahun lepas dengan PKP tahun ni lebih ramai lagi yang berdepan dengan masalah impak COVID-19 ni, iaitu kesihatan mental. Kan jadi kalau kita tengok, kalau dari segi pendekatan, dari segi kesihatan awam apa-apa jenis penyakit pun yang kita nampak tu tips of iceberg je. Ya, kita nampak tu ialah mereka yang bersimptom, yang ada gejala. Tips of iceberg. Kalau kita tengokkan peratusan kes-kes yang dikesan pun, lebih kurang 15% akan masuk ke hospital, iaitu kategori 4 dan 5. Tapi kategori yang 1 dan 2 ni lebih kurang dalam 85% ni, mereka akan tiada gejala ataupun mereka boleh ditempatkan di rumah. Ya. Tapi masih ramai lagi yang belum disaring sebenarnya. So jadi kalau kita saring, mungkin kita akan terima lebih ramai kes lagi. Berkaitan dengan saringan Dr. Rosnah, ini juga menjadi perdebatan. Bagaimana kita lakukan pendekatan sebenarnya dalam gelombang keempat ni tentang saringan. Kita dari laporan semalam KP Tan Sri mengatakan pihak kerajaan masih bergantung besar kepada sistem ataupun saringan melalui RTK PCR. Dan pihak majikan dan swasta banyak bergantung untuk mendapatkan keputusan adalah RTK antigen. Jadi bagaimana kita perlu ataupun lebih komprehensif sifatnya. Kita tahu RTK antigen adalah cara yang mendapat keputusan pantas. Dan dengan keputusan pantas ini kita dapat menjejaki kontak dengan lebih pantas dan mengasingkan ataupun melakukan isolasi segera bagi mereka yang positif dan melakukan penjejakan. Jadi adakah cara kita melakukan RTK PCR ini betul itu yang paling tepat? Kebarangkalian palsu itu amat tipis sekali. Kewajaran kita memberi subsidi, mengurangkan kos RTK antigen untuk orang awam tampil secara sukarela di klinik-klinik swasta ataupun makmal-makmal swasta. Dan akhirnya apabila saringan besar dilakukan, kita dapat mengenal pasti bahawa jangkitan di komuniti adalah sekian-sekian dan akhirnya kita bergerak ke fasa yang seterusnya. Jadi pandangan Dr. Rosnah bagaimana? Okey, sebenarnya dari segi aspek kesihatan awam ni, saringan tu sebenarnya penting sebab bila kita buat saringan, kita dapat mengenal pasti mereka yang ada penyakit dan mereka yang tiada penyakit dan kita boleh memberi rawatan awal. Sebenarnya apa yang menjadi masalah kepada sistem kesihatan kita di mana hospital kita lumpuh sebab bila kes disaring, lepas tu mereka dah bergejala yang agak serius.
Jadi mereka terpaksa ditempatkan di hospital. Kalau mereka datang lebih awal, katakan mereka tahu di kawasan sekeliling mereka tu mungkin dah ada kes. Ya. Jadi mereka takut mungkin mereka juga akan terjejas, mereka terus buat saringan. Jadi bila kita buat saringan awal, bila kita bukan hanya harapkan saringan tu dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, mungkin saringan dilakukan oleh pihak swasta juga lab, sebab rakyat kita ada juga yang mampu dan ada nak tahu sangat status mereka kan. Jadi biarlah mereka lakukan saringan tu, biar mereka tahu status mereka, dan dengan cara macam tu kita boleh memperkasakan rakyat kita untuk kuarantin dengan lebih baik. Sebab recently saya tengok memang Kementerian Kesihatan ada mengeluarkan kuarantin kendiri di rumah. Jadi kalau kita boleh memperkasakan, menggunakan sukarelawan kita untuk memperkasakan rakyat bagaimana cara yang terbaik untuk kuarantin di rumah, ya, dan boleh memantaukan kendiri di rumah. Jadi kita mungkin boleh mengurangkan bebanan untuk kes ni masuk ke hospital. Jadi cuma kes-kes yang 1 dan 2 di mana kita boleh kuarantin kat rumah, kita praktis cara hidup sihat, kita praktis apa yang disarankan. Jadi kita boleh terkeluar daripada pergerakan penyakit tu ke arah yang kategori yang lebih teruk. So jadi saringan ni sebenarnya penting. Sebab saringan apa-apa penyakit pun sebenarnya kalau kita tengok sekarang bila kita dah berdepan dengan pandemik yang agak lama, almost dekat nak 2 tahun. Jadi badan kita walau katakan tahun lepas ya bila kita berdepan, kita mungkin penyakit baru masa tu kita masih sihat. Tapi sama dengan keadaan ni kita dah sangat stres. Bila kita stres, kita punya imuniti badan kita pun akan lemah. Jadi bila imuniti badan kita akan lemah, bila ada je penyakit, kita akan mudah kena penyakit dan penyakit tu akan mungkin lambat sembuh. Itu yang kita tengok dekat hospital. Banyak kes kalau berbanding dengan tahun lepas, kes tu satu sebab mungkin varian tu semakin kuat ya. Kedua, mungkin imuniti badan kita juga semakin rendah. Jadi kita dah menjadi sukar untuk menggerak kepada kita untuk lawan keluar daripada penyakit tersebut. So jadi kita tengok lama lah, length of stay dekat hospital pun semakin lama ya. Jadi dia menimbulkan bed okupansi yang lebih tinggi lah dekat hospital kalau dah lama kena tinggal kat hospital. Jadi cara yang kita rakyat kita sebagai yang ingin menyokong, ingin keluar daripada pandemik ni, kita sendirilah kita kena memperkasakan diri kita. Kalau kita rasa kita terdedah, cepat-cepat dapat kesaringan dan cepat-cepat kita tengok kita di kategori mana untuk kita boleh duduk, kalau boleh kita duduk di rumah dan kita pantau diri kita sendiri. Dan kita, I think sekarang ni pun Kementerian Kesihatan ada banyak membuat klinik-klinik yang kita boleh call je ya, dikatakan virtual klinik. Jadi kita boleh call dan kita boleh dapatkan khidmat nasihat daripada banyak-banyak agensi yang mengeluarkan aktiviti untuk memperkasakan rakyat dari segi digital support macam ni. Okey. Sebagai contoh, mungkin Dr. Rosnah maklum, apa yang kita lihat saban hari di CAC di sekitar Lembah Kelang ini penuh, sesak. Dan kita sudah menjangkakan apabila saringan besar-besaran dilakukan di kawasan semua PKPD di Selangor dan juga lokaliti di wilayah persekutuan itu, pastinya mereka yang positif itu akan ramai dan mereka akan dirujuk ke CAC. Jadi adakah sekali lagi perancangan kita tidak selari dengan perancangan surveillance kesihatan awam? Ya, saringan tu betul lah, dah cantik dah. Tetapi apabila ingin nak merujuk tu, kita expose sekali lagi kepada cara yang lama, iaitu berebut-rebut ataupun bertumpuk di kawasan yang begitu kecil dan menyebabkan beban yang ditanggung oleh petugas barisan hadapan di CAC untuk assessment sama ada mereka perlu kuarantin di rumah, dirujuk ke hospital, di PKRC dan sebagainya. Jadi adakah kita tidak belajar daripada cara kita melalui pandemik ini sudah hampir 1 tahun setengah, tetapi apabila kita berhadapan dengan gelombang yang besar, kita terlampau defensif dan reaktif sifatnya? Dr. Rosnah. Betul. Kalau kita tengok CAC memang walaupun ada CAC Mega, kita tengok rungutan dia daripada pesakit-pesakit yang telah dikesan positif terpaksa menunggu hampir 1 hari sebelum mereka ditempatkan di tempat yang sepatutnya ya, kategori 3, 4 dan 5 tu. Tapi 1 dan 2 tu yang tidak bergejala dan yang tidak memerlukan sokongan tambahan, mereka boleh duduk di rumah saja dan boleh dipantau. Tapi kalau kita perhatikan bilangan CAC ni, memang kapasiti tu kalau kita tengok memang KKM semakin menambah dia
bilangan kapasiti tu. Cuma kita nak menggalakkan pelibatan sukarelawan. Okey, jadi sukarelawan tu memang kita tengok ke banyak NGO cuba ketengahkan untuk sukarelawan mereka. Tapi yang pentingnya sukarelawan ni pun kita ada batasannya sebab mereka perlukan latihan, mereka tiada kompetisi sejajar dengan frontliner KKM ni. Jadi mereka perlu diasingkan untuk menangani kes-kes mungkin sekadar tugasan-tugasan untuk pendaftaran macam tu kan. Ya. Jadi perancangan tu lah kita kena, maksudnya strategi bila kita kata ada saringan yang akan besar-besaran disebabkan oleh, kita tahu jangkitan tu dah berlaku dalam komuniti dan saban hari kita tengok banyak juga kes yang dibawa dah mati dekat hospital. So jadi kita tak naklah kita negara yang menuju ke arah negara maju ni di mana kita ada hospital canggih, kita ada pakar-pakar, kita ada fasiliti yang agak dekat tapi ada kes kematian berlaku di rumah. Jadi tu yang pentingnya saringan. Jadi bila saringan kita tahu kes tu ada tapi yang pentingnya adalah masa tu. Bila kita merancang strategi dan kita kena ada tempoh masa yang tertulis. Jadi kita tahu, oh okey sekarang ni CAC hanya limited. Kita tak ada benda tu. Jadi kita boleh merancang in term of menambah tu. Itu yang pentingnya koordinasi tu. Sebab koordinasi daripada rakan-rakan seperjuangan kita iaitu daripada syarikat-syarikat lab juga ataupun daripada syarikat-syarikat hospital-hospital swasta dan juga tentera, mereka boleh bersama-sama membantu untuk membuat saringan assessment ni. Tapi itulah caranya ialah koordinasi dan juga speed tu yang penting tu. Ya. Sebab kita kena ada masa tu. Betul. Speed dan koordinasi itu kata kunci yang besar saya tangkap daripada penjelasan Dr. Rosnah. Speed dan koordinasi itulah yang ditunjukkan oleh jiran kita di selatan iaitu Singapura ketika badai varian mengganas di kawasan ataupun di lokaliti dormitories ataupun kuartus pekerja. Tetapi dengan speed dan koordinasi lah mereka merencanakan bahawa pekerja ini tidak boleh disesakkan dalam satu kuartus ataupun dormitories. Mereka perlu dipisahkan. Perlu ada pengubahsuaian undang-undang. Perlu dilakukan segera. Majikan perlu membelanjakan untuk pekerja mereka. Mengapa kita tidak melakukan approach the whole ecosystem itu perlu diubah dan dilakukan penambahbaikan dengan akta, dengan enforcement, dengan pemantauan yang ketat oleh semua pihak. Sekali lagi, koordinasi. Dr. Rosnah. Betul. Sebenarnya akta memang ada, garis panduan tu memang ada. Cuma yang kita kurang jelas sebab pekerja sebenarnya bila mereka masuk kerja, mereka tahu dah apa tugasan mereka, job spec mereka dan apa yang mereka kena amalkan dari segi keselamatan dan juga kesihatan. Sebab itu memang ada akta kesihatan dan keselamatan pekerja. Jadi sebagai seorang pekerja, kita mula dari bawah. Sebagai pekerja, kita tahu itu hak kita. Jadi kalau majikan tak boleh menyediakan, kenapa kita perlu senyap? Kenapa kita tutup mulut? Itu adalah hak kita. Dan kalau ikutkan, memang kita ada channel-channel yang kita boleh mengadu. Dan apakah tindakan aduan yang telah diberikan, katakan pekerja telah mengadu, apakah tindakan aduan yang telah diberikan? Yang ini pun kita tak nampak. Lepas tu dari segi aspek employer ataupun majikan tu sendiri. Kalau mereka nak membuka ada bisnes, memanglah bisnes memang bagus sebab boleh menjana ekonomi negara. Tapi kalau you nak buka satu pun, you kena comply lah dengan apa peraturan dan juga garis panduan yang ditetapkan. Jadi dekat sini pun maksudnya majikan juga memainkan peranan. So jadi kalau majikan tidak memastikan pekerja dia sihat, selamat dan boleh diuruskan dengan baik, maksudnya itu accountability lah. Maksudnya dia pun tak menjalankan amanah yang diberikan. Kalau kita katakan kerajaan berikan kelulusan untuk dia membuka kilang, membuka syarikat, pastikan dia mengamalkan apa yang seperti yang ditulis dan memberi update kalau mereka mengalami masalah apa-apa. Dan setiap kalau ikutkan syarikat-syarikat yang besar ni, mereka memang ada petugas pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat mereka. Ya, jadi apa tindakan mereka sebenarnya? Itu yang lagi yang kita nak kena tengok juga sebab ini adalah tugas di majikan tu sendiri.
Okey, menarik. Saya rasa kita perlu membuat temu janji untuk temu bual seterusnya, Dr. Rosnah. Banyak perkara yang saya dapat kutip dari perbincangan kita pada malam ini amat penting untuk mereka yang mendengar perbincangan kita, membuka ruang koordinasi yang lebih padu, lebih bersepadu dan melakukan gerak kerja dengan lebih pantas dan tidak perlu berlengah lagi, kerana jika kita berlengah pasti ada lagi rakyat kita akan mati, akan meninggal, dan petugas-petugas di Barisan Hadapan akan terus terbeban dengan kes yang sentiasa saban jam, saban minit dirujuk ke hospital dan juga ward-ward kecemasan dan ward ICU. Itu saja. Terima kasih Dr. Pemadya Dr. Rosnah Sultan, pakar kesihatan keluarga Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.